Abang aku Ilham, dia bunuh orang. Adik aku Adik. I'm so sorry. Faizal Hussein, Zamir Azim, Tikin Ibrahim, Ron Hilary, Namron, Sophie Jikan, Amirul Effendi, Tengku Azura, dan Sufian Mohammed. Azura is the thorn amongst the roses. Tuan-tuan dan puan-puan, Bunuhan adalah nama sebuah perkampungan di negeri Kelantan di mana penggambaran filem ini telah mengambil tempat. Di dalam trailer yang akan kita saksikan sebentar lagi, anda akan menemui dua tema yang berulang. Pertama sekali penggunaan lawi ayam, iaitu sejenis senjata tradisional Melayu, dan seni kawang yang sebuah sejenis sukan yang kian membangun. Dipanggil lawi ayam, senjata persilatan Melayu. Ya. Dia berbentuk daji ayam. Kalau di Sumatera dia dipanggil kuku macan. Tapi kita di sini kita panggil dia lawi ayam. Jadi saya akan tunjuk beberapa cara untuk menggunakan lawi ayam dalam pertempuran persilatan Melayu. Okey. Okay. Asas penggunaan lawi ayam, dia ada 3 pergerakan asas. Pertama, dia akan pusing ni. Kedua, dia akan pusing ke depan. Ketiga, dia akan ayun. Jadi ini adalah asas permainan lawi. Contoh, kalau orang tikam, kita akan ni. Pasal dia dua-dua mata belah tajam. Okey, ambil. Orang tikam. Kemudian angkat. Belah tempat-tempat yang tenaga, dan baru dia akan kita duduk ni.
Abang aku Ilham. Dia bunuh orang. Adik aku Adil. Jago tombak. Banyak kegaduhan. Banyak pembunuhan. Ramai dikorban. Jika korang berani, jemputlah ke kampungku. Bunuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudi menghadirikan event ini. Dan saya just want to say thank you my cast and for everyone that is here, like the media, and also for Gaia. Thank you Gaia for coming on board, and Astro Show. And then my producer, of course, thank you for this will not happen. It's not for my producer. Then the team that put this together. Terima kasih semua. Okay. Oh, yang rakyat belakang. Asal tu budak lagi. Mana mu nak ingat? Ayuh tak ingat tua tu. Mereka pun nak kecek belakang. Pasal ayuh macam ada ayuh meyah tu. Mu tu lupa. Tanah aku ni mu jual. Peti habis. Pak mu nak 30 ekar tu lagi. Bayar aku ni ke je. Oh, menate tu agak dia ke ayuh tak? Ayuh tak dulu dia. Kue-kue ambon ni ayuh. Ada niat juga nak hidup tanah tu. Mu dah tahu pasal tanah tu. Tak usah capu. Pak kalau mu jual tanah tu. Cerita-kita lagu mana? Mu nak pergi hidup dengan apa? Baik mengajar je lah. Kita tak boleh hidup tak cerita saja ayuh. Kue-kue kalau mau hidup tanah tu kan. Lama orang boleh belajar mana patut. Mu tak boleh upah orang suruh belajar bakar. Jauh di Palu ni. Mula tu ni. Supaya sekarang lah. Lalu mana deh? Melalai. Ada betul ni kini. Sebenarnya melalai tadi. Tapi tak ada. Ada boleh buat lagi dia. Siapa? Apa suka orang Mali? Sepuluh. Jadi Pino nak dia sebelah. Kerja yang mulai. Dari belakang dulu. Malah kita jago budak-budak. Tajuk filem ni Bunga Lalang kan asalnya, tetapi kita ubahkan jadi Bunuhan sebab prosesnya kan selalu membuat filem ni, kita menulis, lepas tu kita shoot, lepas tu kita edit, kadang-kadang ada berubah. Tapi bila kita ubahkan sedikit sebanyak ke, lepas tu kita, because sometimes filem pun kita fikir pakai working title kan, maknanya title tu memang tetap. Tetapi selepas dah edit semua tu, saya duduk dengan my producer semua dan kita lihat yang editor semua, and we feel that actually cerita ni lebih sesuai namanya Bunuhan. Pasal di settingnya memang kampung Bunuhan. Walaupun initially di dalam fikiran saya bila saya buat memanggil tajuk filem ni Bunga Lalang, asalnya kan watak dia Adil ni, watak dia dalam sebagai peninju ialah Adil Bunga Lalang. Tetapi saya fikir bila ada berubah sikit pasal ni multicast kan, ensemble cast, jadi everything is weaving together kan. So I think it's quite sesuai. Pasal diorang semua balik ke kampung Bunuhan. Actually this also answer kenapa lama. Sebab saya bila ada lagi satu tu, kadang-kadang kita jumpa producer dan nak memberikan dana ataupun duit, tetapi through negotiation pun jadi ke tak jadi. Tapi yang sebenarnya saya nak shoot during the cusp of the monsoon ya, sebab lokasinya lebih sesuai dan lokasi itu jadi satu karakter ya.
Satu, kalau you tengok gambar-gambar tu kan, lokasi ini di dalam swamp. So, jadi ini satu karakter that is ekspreskan di dalam cerita ni, isi cerita ni. Dan kedua, saya nak semasa shooting semasa bulan Tujuh tu sebab the light is softer, the clouds is more dramatic, and I think also as part of the character, saya nak cerita ni memang gelap sikit. First 3 days of shoot tu dah memang tiba-tiba datang cyclone. Rupanya cyclone 3 hari dia berturut-turut. The first week. Sebab kita dengar volcano eruption somewhere in Sulawesi, and then there's an earthquake in Papua. So because the laut dah datang dari sana, so I think that's why it was. So we were still, memang is risiko besar sebenarnya nak shoot on the cusp of monsoon. Kadang-kadang monsoon ni dia tak ada appointment dengan kita kan. Dia kata pukul hari 12 ke November kan dia datang. Dia kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Macam manusia juga. Jadi so it was very quite a risk. Yeah. Dan ada 2 kali lokasi setengah-setengah tempat tu memang betul-betul datang banjir. And kita tak boleh shoot di situ. Kita shoot pun kita kena cari method lain, cara-cara lain untuk shooting di situ. Dan yang tempat yang penghabisan sekali saya shoot tu yang 6 orang duduk di celah-celah pokok tu kan, di dalam swampland tu. Yang itu further south, dan hari itu saya dah memang, kalau saya shooting ni saya ada lokasi tapi saya backup lokasi. Semua lokasi ada backup. Tapi semasa musim ni saya pergi tempat backup lokasi, saya ada tempat ni saya yang penghabisan tu, tempat yang at the trailer tu kan, the last shot tu, saya pergi ada 5 backup location, semua tak boleh pakai. So, semua dah banjir. Jadi saya kena cari dekat-dekat dan dapat juga. Syukur Alhamdulillah. I mean, at the end of the day, ya, cerita tu memang ada elemen tomoy, ada elemen saya sebenarnya membuat basis cerita ni dengan orang-orang yang saya kenal sebenarnya. Peninju tomoy, dan saya kenal satu orang ni tak lagi sana, tapi basis on character, let's not go there lah. Terima kasih Namron. Lepas tu sebab saya kenal satu orang, dia memang pembunuh upahan. Dan ini pembunuh upahan ni memang perkara yang biasa sebenarnya, dah lama kan, on the border between Golok, Thailand and Malaysia tu. Itu dia boleh bunuh orang dengan you bayar dia 1 botol bia, dia boleh bunuh kan. Kalau you nak kenal, you jumpa saya sepatutnya. Lepas tu so I know these people. So dan sebenarnya saya ambil ni karakter ni sebagai saya punya basis of the characterization. Lepas tu saya kajikan, saya buatkan cerita ni. Lepas tu maknanya saya nak menengokkan, nak melihatkan relationship antara adik-beradik dan bapa. Jadi, kalau you perhatikan cerita ni, semua orang relationship dia is the violence. Violence-nya bukan saja dari segi physical violence, tapi dari segi psychological violence, emotional violence antara adik-beradik dan dengan bapa ayah mereka. Saya pun tak tahu. Sebenarnya orang, kita dah tunjukkan ke orang, tapi minta maaf, bukan saya nak itu. Tapi I think sometimes ada juga cerita kan, kita tengok independent cerita daripada luar negeri pun yang tidak, kita tak boleh kata yang can fit into any particular genre. Tapi the best I can say is that dia cross genre. Ya, dia sekarang kalau you tengok genre, tak kata genre lah, you tengok documentary antara feature film, antara video installation, kadang-kadang the borders are already blurred. You tengok as an example District 9 documentary feature film. So ini sebagai director, penulis dan orang yang membuat filem, ini sesuatu yang kita boleh menggunakan ya, bagaimana merefleksikan dunia kita hidup sekarang kan, di dalam media saturated dunia. Jadi ini semua maknanya boundariesnya tidak ada tetap lagi. Dan begitu juga genre dan pikiran saya. I don't know if it interests me, although I might have to look at myself in the mirror. Maybe that's something I don't know.
Tapi begini ya, I grew up in the Kelantanese border masa saya kecil, dan bapa saya kata dengan saya, bapa saya polis dulu. Dia kata kes 90% kes dia semua kes bunuh membunuh. Nah, tetapi 90% kes bunuh membunuh antara actually is kapal kecil, the love triangle. Tapi itu masa dulu. Masa sekarang saya tak tahu lah kan. Tapi bapa saya kata 90% kes dia antara love triangle, dan it's always the woman with the kapal kecil in Kelantan. So actually kalau kita lihat kan, actually on the Thai border tu memang violence is actually been dalam satu sejarah tempat tu, it's been going on for a long time kan. So it is also I saja gunakan, tetapi saya mau melihatkan, saya ambil dalam benda tu, saya melihatkan bagaimanakah situasi di dalam relationship antara adik-beradik dengan bapa. Okay, I think at the end of the day, to answer your question, it's not an easy thing kan. I mean, people boleh kata signature, apakah signature director, but sekarang kalau you tengokkan sekarang pun dah beribu-ribu, berjuta-juta filem kan. In the old days, you can say the films of Alfred Hitchcock, the film of Kurosawa. Tapi saya ingat dunia kita hidup ni sekarang dah berbeza kan. Walau bagaimanapun ada juga director yang boleh ada satu vision yang betul-betul boleh menetapkan apakah vision dia. Tapi untuk saya, setengah boleh jadi soalan tu kita tak dapat tahu. Boleh jadi 5 filem ke 6 filem ke baru kita dapat tahu kan. Dan nombor 2 untuk saya, itu bukan untuk saya yang boleh jawab. Dan I think penonton, kritik ke siapa kan boleh jadi jawab, mereka yang boleh bukan untuk saya, bukan tugas saya untuk menjawabkan benda tu. It's not. Walaupun saya tahu, dan to answer you very simply, you just have to look for yourself and see the film, and then you will see perhaps there is something. Saya tak tahu.